Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Macam biasa hari Isnin kami selalu digabungkan bersama. Kali ini kami meci-meci lagi. Pi. Selembut hari-hari terjadikan. Pi cakap pun sopan santun. Tidak. Baiklah, apa khabar anda semua? Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan hari ini Isnin 4 September dan diharapkan anda semua dapat menjalani hari ini dengan penuh semangat, penuh perancangan yang tepat dan penuh iltizam dan kecekalan. Seperti biasa, motivasi, kata kita motivasi dan juga Helena berpisah tiada. Harapnya anda semua akan bermotivasi pagi ini. Untuk pagi ini, selamat kembali semula ke sekolah buat anak-anak kita yang sudah kembali ke sekolah. Dah ibu bapa pun dah boleh lega juga kadang-kadang sebenarnya. Sebab bila kalau anak cuti sekolah, kena fikirkan juga anak ni nak uruskan anak. Kalau mereka ke sekolah tu mungkin mudah sikit lah. Pagi hantar sekolah dah selesai kan. Walaupun pun kita doakan agar usaha anda dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pagi ini macam biasa kita nak saksikan apa yang menarik menerusi portal bernama.com. Pertama sekali kita tinjau dahulu apa yang berlaku di Johor apabila Perdana Menteri semalam telah pun mengumumkan satu peruntukan segera sejumlah RM500 juta diberikan kepada Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru yang mana ia bertujuan untuk memulakan gerak kerja bagi pelan pembangunan infrastruktur fasa pertama, termasuk juga dengan penyediaan ataupun pembinaan parkir bertingkat seperti sedia maklum. Kalau sampai ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru ini, masalah yang sering kali dirusingkan oleh pesakit-pesakit ataupun pengunjung di sana adalah berkaitan tentang isu parkir. Dan kita harapkan dengan keputusan segera ini dan difahamkan juga ianya harus diselesaikan pada tahun ini juga. Dan kita harapkan ianya dapat sedikit sebanyak membantu untuk memudahkan urusan orang ramai. Sebab kita percaya bila ke hospital ni tidak lain tidak bukan ia tentang urusan kecemasan, urusan kesihatan. Jadi kalaulah isu seperti parkir ini merusingkan, ia boleh membantutkan banyak perihal juga perkara. Dan Alhamdulillah Perdana Menteri kita mengambil tindakan segera dan juga ini merupakan satu tindakan yang wajar dipuji kerana keprihatinan oleh kerajaan perpaduan dalam menyelesaikan masalah rakyat ini. Betul, dan saya kira kalau bolehlah projek ini dijadikan satu projek perintis supaya penambahbaikan berterusan dapat dilakukan di hospital-hospital, terutamanya hospital-hospital besar di sekitar seluruh Malaysia sebenarnya. Baik, kalau tadi Dini kata Isnin takkan berpisah saya dan juga Dini dan kami juga sedondol pakai pink, tetapi ini pula cerita tentang rakyat dan raja berpisah tiada, di mana Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong semalam telah pun berangkat ke Tawau untuk kempen kenali Borneo selama 10 hari akan berakhir pada 13 September ini dan ia akan bermula daripada Tawau. Dan apa yang menariknya, perjalanan daripada lapangan terbang Tawau itu ke lokasi seterusnya hanyalah mengambil masa 30 minit. Namun disebabkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong gembira teruja berhenti di setiap kawasan sepanjang laluan itu dan tempoh perjalanan itu mengambil masa lebih 5 jam. Dan kalau kita lihat sendiri sambutan yang diberikan oleh rakyat-rakyat yang berada di daerah Tawau sangatlah hebat, di mana mereka mengibarkan jalur gemilang, bendera negeri Sabah bagi menyambut keberangkatan tiba pasangan diraja yang memang sangat terkenal dengan sikap rendah diri, kemesraan dan mesra rakyat itu. Dan saya kira kalau kita tengok Yang di-Pertuan Agong memandu sendiri kereta dan saya kira itu adalah satu perkara yang sangat baik dan ini merupakan julung-julung kalinya kembara kenali Borneo ini dilakukan untuk mendekati rakyat di Sabah dan juga Sarawak, dan ia akan berakhir di Teluk Melanau di Kuching pada 13 September. Dan diharapkan anda semua yang berada di Sabah dan juga Sarawak ambil kesempatan untuk beramah mesra, bersuah foto, beramah mesra dan bersalaman dengan Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Betul, dan perjalanan ini dianggarkan mengambil jarak lebih kurang dalam 2,154 km dari Sabah ke Sarawak dan melalui sedikit di Brunei. Dan difahamkan juga hari ini, antara yang menariknya, ini adalah kita cakap kehebatan
yang sering kali dipertunjukkan khususnya oleh oleh Raja Permaisuri Agong. Difahamkan hari ini akan ada sesi masak-memasak bersama rakyat. Kalau dulu kan Raja Permaisuri Agong itu sangat dikenali rapat dengan rakyat melalui tema-tema masakan, video-video masakan di Instagram. Dan kali ini anda sangat beruntung kerana berpeluang untuk merasai sendiri masakan dan air tangan Raja Permaisuri Agong dan bersama-sama mengenali beliau secara lebih dekat. Jangan lepaskan peluang anda dalam masa 10 hari yang diberi kali ini. Sama-samalah turun bersama dengan Raja, dan seperti biasa Raja dan juga rakyat berpisahlah tiada. Betul. Baik, kita nak wawarkan juga di Bernama. Sebenarnya bukan saja kita ada Bernama TV, bukan ada bernama.com, tetapi kita juga ada Bernama Radio. Betul, dan Bernama Radio ini dikendalikan oleh Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, iaitu Bernama sendiri, beroperasi di tingkat 15 Wisma Bernama, dan ia merupakan satu radio yang telah pun dilancarkan pada 3 September 2007 dan pada mulanya dikenali sebagai Radio 24 kerana bersiaran secara terus sepanjang 24 jam. Betul. Dan banyak sebenarnya segmen-segmen menarik untuk dikongsikan kepada anda. Bermula dari pagi, kita ada Spektrum Pagi. Pagi-pagi itu boleh dengarlah coletih peneraju seperti Raifa. Ada Amy dan juga Arif yang akan bersama dengan anda. Selain itu juga anda boleh mendengarkan Santai Tengah Hari, kemudian Khabar Petang, dan diakhiri dengan Dalam Berada. Dan mereka ini akan memberikan maklumat-maklumat terkini, bukan sekadar berceloteh-celoteh saja, tetapi ada informasinya khusus berkaitan tentang isu-isu semasa dalam dan juga luar negara. Info trafik juga, dan juga pasaran saham emas. Dan bukan sahaja anda boleh dengar daripada corong radio, tetapi juga dalam podcast. Baik, di kesempatan ini kita nak cakap ucap tahniah jugalah. 16 tahun 16 tahun mereka dah Radio bersiaran Bernama. sebenarnya. Happy birthday. Happy Okey. birthday. Dan sebelum itu kita dan selepas ini kita nak lihat ramalan cuaca untuk hari ini dan bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzama dalam Bilik Berita. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak mahu menjadi Perdana Menteri sekiranya prinsip perlembagaan persekutuan dipertikai, termasuk hak orang Melayu dan kedudukan Islam. Justeru beliau mengingatkan pihak pembangkang untuk tidak membangkitkan isu itu hanya untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Kawan-kawan kita baik dalam DAP, MCE, MIC, maka dalam keadilan yang ada bukan Melayu tidak pernah pertikaian. Dan saya tidak mahu jadi Perdana Menteri kalau prinsip-prinsip perlembagaan ini dipertikaian. Jadi tak usah guna ini untuk takutkan orang Melayu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika menghadiri ceramah Mega Perpaduan Madani Don Simpang Jeram di Sungai Abung Muar semalam. Turut hadir Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Leonie Ching dan calon Pakatan Harapan Don Simpang Jeram Nazri Abdul Rahman. Beliau juga menyeru penduduk Simpang Jeram untuk mengundi Nazri sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bagi membolehkan segala permasalahan rakyat diselesaikan. Nazri kini berdepan saingan 3 penjuru daripada calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas S. Jiganadan. Malaysia dan Indonesia akan terus menjalinkan kerjasama yang mempunyai kepentingan bersama, khususnya berkaitan isu serantau bagi menjamin kepentingan politik dan ekonomi kedua-dua negara. Jalinan tersebut termasuk kerjasama menerusi Pusat Kajian Ikatan Malaysia Indonesia, IKMI, Institut Pengajian Malaysia dan Antarabangsa, IKMAS, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Program Pengajian Indonesia Malaysia, IMSP di Pusat untuk Pengajian Asia Timur, Universitas Prestia Mulia Indonesia.
Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menerusi kenyataan semalam berkata, kerjasama kedua-dua universiti itu hasil daripada lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jakarta Januari lepas dan lawatan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia pada Jun. Menurut beliau, semasa lawatan Datuk Seri Anwar turut menyeru Indonesia dan Malaysia terus bekerjasama dalam isu serantau bagi menjamin kepentingan politik dan ekonomi kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Zamri dan rakan sejawat dari Indonesia, Retno Marsudi, turut mengulangi Indonesia dan Malaysia perlu membangun, mengekalkan dan terus memupuk hubungan baik antara kedua-dua buah negara. Beliau dalam ucapan perasmian turut menggesa institusi akademik untuk menggalakkan hubungan baik dan saling menghormati kedua-dua negara seperti yang terkandung dalam Piagam ASEAN selain menyeru sektor swasta bekerjasama dan membangunkan perkongsian strategik dengan institusi akademik melalui aktiviti yang dibiayai kedua-dua pihak, iaitu penyelidikan kolaboratif yang boleh memberi khidmat nasihat kepada kerajaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah malam tadi menzahirkan rasa terharu dan teruja baginda dengan sambutan yang cukup hebat penduduk di Tawau sebaik berangkat tiba petang semalam. Seri Paduka Bertitah Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria serta anak anda cukup terharu kerana dapat sampai di Sabah, negeri di bawah bayu. Saya sampai di Tawau, tetap ada wow-wow di sini. Tawau tetap wow-wow. Sambutan selepas saya mendarat dari Kuala Lumpur hanya mengambil masa 2 jam setengah. Tetapi dari airport sampai ke sini 5 jam setengah. Saya dan isteri saya pun begitu kagum tengok semangat yang ditunjuk oleh orang Tawau dan orang Sabah seluruhnya. Dan kita betul terharu kerana hari pertama sambutan sebegini, saya percaya hari esok, lusa dan seterusnya tentu lebih hebat. InsyaAllah. Saya cukup excited nak sampai sini. Isteri saya, anak saya semua menghitung hari nak sampai sini. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah melancarkan Kembara Kenali Borneo iaitu program pengembaraan sejauh lebih 2,149 km selama 11 hari dengan menelusuri lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak dan Brunei. Seri Paduka turut bertitah agar seluruh penduduk Sabah dan Sarawak bersemangat menyambut Hari Malaysia. Selain itu, baginda menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang bersusah payah merealisasikan Kembara Kenali Borneo. Al-Sultan Abdullah kemudian berkenan menyanyikan lagu bertajuk Butakah Cinta yang dipopularkan oleh Aming daripada kumpulan Spring. Kembara Kenali Borneo yang julung kali diadakan akan menyaksikan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah mengenali lebih dekat rakyat Malaysia yang menetap di pedalaman Sabah dan Sarawak pada program yang bermula semalam hingga 13 September. Untuk itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita nak kongsikan kepada anda semua ia adalah satu informasi yang berguna kepada anda di luar sana yang ingin merancang kehamilan anda semua. Tajuknya pun adalah berkaitan tentang tutup kilang. Apa yang tutup, apa yang buka kilang ni kita kena faham ni. Betul. Okey. Untuk itu kita macam perempuan mungkin boleh faham memahami, lelaki mungkin dia macam sekejap. Tapi kalau dah kita fahamkan sikit, kita dah faham dah apa maksudnya sebenarnya. Dan kita nak mari tahu isu ni adakah ini hanya berlaku kepada wanita saja ataupun sebenarnya pihak lelaki juga terlibat. Dan ini juga sesi ini juga mungkin akan menjadi satu sesi informasi kepada lelaki di luar sana tentang kaedah perancangan untuk lelaki juga. Betul. Baik, untuk itu kita bersama dengan tetamu
tetamu kita di studio iaitu perunding obstetrik dan juga ginekologi Dr. Ahmad Zarif Husin. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Apa khabar Doktor? Okey ke? Kau baik. Okey. Bagi peluang wanita bertanya soalan ni. Okey, kita dah Macam bagi tu. lah. Okey, tutup kilang ini nama yang kalau senang orang faham adalah tutup kilang tidak mahu lagi mengandung dan sebagainya. Tutup kilang ini adakah ia satu pilihan ataupun ia satu benda yang kita boleh paksa? Okey, back to basic lah baik semula kan. Kalau kata tutup kilang tu isu dia besar. Maksudnya kalau kita kata dengan nama kata lain is family planning. Okey. Adakah dia pilihan atau paksaan? Kalau kata pilihan ni, maksudnya ada juga wanita yang memilih untuk merancang. Okey. Ada juga keadaan tentu dari segi kesihatan wanita sendiri yang doktor sarankan untuk merancang. Yang tu dari segi medical punya view lah. Maksudnya ada keadaan di mana doktor sendiri yang sarankan wanita tersebut untuk merancang, dan ada keadaan di mana economical status yang menyebabkan wanita tersebut terpaksa merancang. Okey. Dan kalaulah wanita tersebut terpaksa mengikat disebabkan kesihatan, apa selalunya kesihatan jenis apa yang selalunya wanita ini terpaksa mengurangkan tutup kilang tu? Maksudnya ikat. Ya, betul. Ikat dengan nama kata lain kita panggil bilateral tubal ligation. Okey, maksudnya dengan saluran peranakan tersebut kita potong ataupun kita ikat. Di mana kalau kita faham bila kita ikat, untuk dia dengan nama kata lain is pemandulan tetap, sterilization tetap. Maksudnya kalau kita kata kita ikat, maksudnya wanita tu 0.5% takkan 0.5% mengandung dia rendah. Maksudnya dia akan mengandung adalah 99.5% saja. Dia takkan mengandung langsung. Maksudnya bila dia dah ikat, dia takkan mengandung sangat. Reason ataupun punca kenapa doktor sarankan wanita tersebut untuk ikat, dia ada satu faktor yang paling kerap yang kita gunalah. Satu, di mana dia pernah buat operation banyak kali. Okey. Banyak kali tu 3 kali? Lebih 3 kali lah. Lebih 3 kali. Caesarean section. Maksudnya kita bersalin secara caesarean section. Sebanyak 3 kali kita sarankan kepada wanita tersebut untuk ikat. So sebelum kita sarankan, kita kena teliti sama ada faktor usia ataupun memainkan peranan, ataupun sebelum ni ada masalah baby dia meninggal ke tak. Maksudnya ada banyak faktor yang kita teliti, adakah kita boleh benarkan nombor 4 ke tak sebenarnya. Bukannya semudah itu. Dan kebanyakan kita akan doktor akan minta kebenaran dengan suami sekali untuk ikat, sebab dia adalah decision bersama. Okey. Kalau logik akal tutup kilang, boleh juga buka kilang. Jadi dalam konteks ini, adakah boleh situasi sekejap kita tutup, sekejap kita buka? Okey. Dia dah macam kilang Senang faham sikit. Okey, tutup kilang atau membuka kilang ni sebenarnya kalau kata dengan kaedahnya yang kita buat ni adalah kita potong saluran peranakan tersebut ataupun kita ikat saluran peranakan tersebut. Adakah boleh untuk sambung balik semula? Maksud kita panggil tubal recanalization. Maksudnya kita sambung balik semula tube tersebut. Success rate untuk berjaya adalah lebih kurang 30% saja. Nanti dia akan block balik semula. So kaedah untuk dia mengandung akan datang adalah dengan kaedah IVF saja. Okey. Bila tutup kilang, IVF saja yang boleh. Itu saja yang boleh lakukan. Okey doktor, kalau kita tengok di kaca televisyen ini, tadi tu kita dapat lihat tentang organ seks untuk lelaki. Boleh juga lelaki melakukan kaedah tutup kilang ini? Dengan kata lain boleh. Kita panggil bilateral vasectomy. Maksudnya di mana kita potong saluran epididymis, saluran kilang telur lelaki tu kita potong. Maksudnya boleh berlaku, tapi jarang saya jumpa. Kenapa tu jarang? Kita nak tahu juga kenapa jarang. Selama 13 tahun saya kerja, saya jumpa satu je orang yang request untuk bilateral vasectomy. Kenapa doktor? Adakah ia akan mengganggu fungsi kehidupan, fungsi seks, ataupun ia berkaitan dengan hormon dan sebagainya? Ni untuk lelaki ke untuk perempuan? Untuk lelaki. Untuk lelaki. Kenapa lelaki takut nak buat bilateral vasectomy? Tak tahulah takut ke tak, tapi dia jaranglah terjadi. Satu, first awareness lah. Maksudnya dari segi pendedahan vasectomy tu kurang. Satu. Nombor 2, stigma. Dia takut.
Saya takut operation tu menakutkan. Ada dia lelaki yang perempuan, dia punya tahap takut tu berbeza. Okey. Nombor 3, dari segi dia takut fungsi seks organ dia terganggu. Adakah dia sebenarnya akan terganggu? Tidak. Okey. Dia bukannya dia adalah more pada minor surgery saja sebenarnya. Okey. Pada Kalau dalam konteks untuk lelaki itu kita cakap dalam konteks lelaki, ia tidak terganggu dalam konteks faktor kesihatan secara langsung, khususnya fungsi-fungsi organ. Dalam konteks faktor kesihatan mental, adakah ia akan mengganggu kepada lelaki? Maksudnya bila kita buat bilateral vasectomy tu, jawapannya tidak. Sebab kita buat minor surgery sebenarnya. Operation dia bukan major macam buat untuk wanita. Okey, perbezaan dia simple 15 minit hingga 30 minit saja prosedur tersebut. Okey. Simple je. Takut. Okey, bila ianya dipotong khusus kepada lelaki kerana kita nak faham juga biasa wanita sering diperkatakan tentang perkara ini, tetapi disebabkan lelaki boleh dilakukan. Adakah ia akan mengganggu kepada lelaki apabila kita faham ia berkaitan tentang bila ia berkaitan tentang isu sexual intercourse ini, ia akan menyebabkan kepada aspek klimaks dan sebagainya. Apabila berlaku pemotongan itu, adakah ianya akan merencatkan situasi atau proses yang biasa dialami oleh lelaki dalam konteks interaksi seksual? Right. Dalam konteks seksual, bila kita potong, kita bukan potong menyekat hormon lelaki untuk keluar. So kita cuma menghalang sperma tu untuk keluar dekat saluran apa tu? Kita panggil penis lah. Maksudnya saluran keluar dia kan, urethra and everything. Maksudnya dia keluar kat situ. Kita potong saja. Maksud kita cut sama juga macam kita buat bilateral tubal ligation. Cuma dia tak ganggu hormon. Maksud hormon lelaki still ada. Maksudnya tak mengganggu hormon. Maksudnya sexual dia okey lagi. Okey, doktor, saya cuba memahami kalau lelaki, kalau kita potong maknanya dia takkan ada keluar. So kita macam tak berapa nak faham how is that. Ada gambar tak ada? Okey, tak ada, belum lagi. Nanti mungkin. So dari segi lelaki yang keluarkan air mani tu, kita ada seminal vesicle. Maksudnya kita ada kelenjar lain. Okey. Testis ni dia keluar benih lelaki saja. Yang kita potong itu ni, yang akan dipotong. yes. Yang kita akan potong ni adalah dekat testis punya bahagian saluran saja. Air mani still keluar, ejaculation still keluar, erection still berlaku. Air mani still keluar, tapi dalam keadaan dalam masa sama cuma kita block sperma je keluar. Okey. Ini ya doktor, kita potong. Yes. Okey, kita dah faham. Kita dah faham. Khusus bagi lelaki, saya rasa faham dengan konteks bagaimana ia bergerak. Dan kita tahu bahawa ini adalah proses. Doktor, kenapa dia ada macam saluran tu? Ke itu hanyalah hiasan semata-mata? Saya rasa itu visual saja kot. Okey, doktor, kita faham teknik BTL ini adalah salah satu cara untuk merancang. Tetapi kita juga faham bahawa banyak cara, kaedah untuk merancang, antaranya pil dan sebagainya. Namun kadang-kadang apa yang menyebabkan sudah merancang tetapi mengandung juga? BTL tu adalah kita panggil pemandulan tetap macam saya cakap tadi. Perancang ni maksudnya dia boleh mengandung balik semula. Lepas dia berhenti perancang tu dia boleh mengandung balik semula. Kenapa lepas makan pil perancang tu ataupun makan kondom kan, dia still mengandung lagi. Dia ada dua faktor saja sebenarnya. Satu, method ataupun cara yang diguna teknik merancang, sama ada dia guna secara hormon, kondom ataupun diafragma, benda-benda ataupun pancuk luar traditional punya cara. Nombor dua, dari segi compliant issue. Maksudnya compliant ataupun compliant issue ni dari segi ubat yang dia makan. Kadang-kadang kita ni lupa makan ubat, miss pill. So perancang tak jadi lah. Satu, ataupun masa tak kena, masa makan tak kena. Satu. Nombor dua, kita guna kondom bocor. Ataupun tu keadaan, ataupun cara teknik pakai kondom salah. Maksudnya kondom bukan senang masuk pakai macam tu. Tu antara kaedah-kaedah yang menyebabkan kenapa dia mudah hamil. Maksudnya balik semula. So tu dari segi kenapa dia boleh hamil walaupun dia dah cuba merancang sebenarnya. Dalam konteks perancangan kekeluargaan yang menggunakan kaedah bukanlah kaedah secara tetap seperti menggunakan perancangan dan sebagainya, sekiranya diambil pada waktu usia yang sangat awal, sebagai contoh dalam tempoh 3 tahun perkahwinan pertama awal berkahwin itu tidak mahu anak, maka mengambil perancangan ini, tetapi selepas tempoh 3 atau 4 tahun selepas itu baru mahu, adakah ia akan mengganggu successful rate untuk mengandung? Back to basic, soalan balik semula tadi. Soalan you, adakah pil perancang ataupun dilakukan lebih awal
mengganggu kadar kesuburan dia akan datang? Betul. Jawapan dia tidak. Sebenarnya dia bukannya permanent infertilization. Maksudnya dia adalah hormon yang kita bagi ni bukan menyebabkan seseorang wanita tersebut tidak akan mengandung akan datang. Okey. Kalau kita tengok kita panggil total fertility rate kat Malaysia ni, sekarang ni dah makin reducing. Sekarang ni 1.89. Tahun 2023 dia orang revise data balik semula di mana satu ibu boleh mengandungkan lebih kurang satu ataupun dua anak saja sekarang ni. Compare dengan tahun 1985, satu ibu, dua tiga anak lah macam tu. So, tapi compare dengan jiran punya country, kita masih tinggi lagi macam Singapura, satu ibu, satu anak. So, rate dia dah makin kurang. Adakah dia disebabkan oleh pil perancang ataupun hormonal? Bukan. Dia ada banyak faktor lain yang menyebabkan kadar kesuburan tersebut berkurangan. Satu is age factor. Maksudnya usia makin meningkat. Kadang-kadang kalau tengok zaman urbanization sekarang ni, kebanyakan wanita dia kahwin lambat. So di mana kadar usia tu dah umur 35 baru nak kahwin. So maksudnya fertility rate tu makin berkurangan. Satu. Nombor dua, dari segi environmental factor. Maksudnya kita expose dengan radiation and pollution yang terlalu tinggi. Nombor tiga is a lifestyle. Our lifestyle is unhealthy lifestyle. Smoking, vaping, everything, sleep disorder, everything. Benda-benda yang menyebabkan kadar kesuburan tu berkurangan. Dan nombor empat is a illness. Our illness. Maksudnya kesihatan kita, diabetik contoh, menyebabkan kadar kesuburan tu. Tu antara faktor-faktor utama menyebabkan kadar kesuburan berkurangan. Bukan pil perancang. Malahan pil perancang ni dia adalah membantu untuk regularkan period lagi. Okey. Banyak kita nak berbincang tentang tajuk tutup kilang ini, tapi kita nak berehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan sambung. Okey, bertemu kembali dan masih lagi membincangkan tentang tutup kilang ini ataupun proses orang kata merancang keluarga secara tetap dan juga secara sementara. Baik, kita nak memahami BTL itu sendiri, bilateral tubal ligation. Okey, doktor, apa yang seorang wanita ataupun lelaki itu perlu tahu sebelum melakukan BTL ini? Okey, BTL ni sebelum kita buat, kita akan justify. Maksudnya kita akan kenal pasti sama ada dia perlu buat atau tidak perlu buat BTL. So maksudnya kita akan duduk bincang counselling dengan suami dan isteri sebelum operation tu dilakukan. Sebab dah ikat dah tak boleh buka balik dah. Sebenarnya dia bukannya macam ikat kita boleh buka, okey lagi minggu depan, hello Dr. Zari saya nak buka balik. Tak boleh dah. Maksudnya dia sukses dia rendah. So maksudnya kita kena beritahu dengan waris suami dan isteri di mana ni memang lepas ni kalau nak mengandung IVF je. Satu keadaan. Nombor dua risiko. Kadang-kadang kita punya community, maksudnya dia takut kalau ikat ni, takut dalam keadaan stigma, orang panggil stigma, di mana tak boleh bersama, sex function kurang, benda-benda yang tu ataupun menopause awal. Okey, adakah itu mitos ataupun fakta? Jawapan dia tidak berlaku pun. You ikat bukan maksudnya you totally menyebabkan dia tak ada nafsu langsung, ataupun you ikat tu kita just potong saluran peranakan, kita tak potong saluran darah ke benda-benda yang tu. Tu yang kita akan highlight. Nombor dua, kita akan cerita complication and risk during operation. Maksudnya operation dia buat pembedahan kan, minor surgery. Itu sama ada laparoskopi ataupun laparotomy, mini laparotomy. So maksudnya kita akan bincang dari segi risiko-risiko operation. Tu yang kita akan beritahu lah. Antara risiko dia apa? Risiko operation ni commonly is jangkitan kuman, pendarahan, ataupun tercedera organ-organ dalaman lah masuk operation tu. Walaupun risiko dia rendah sebab dia simple procedure, tapi dia rendah risiko dia, cuma malang tidak berbau kan. Benda berlaku satu tu dalam keadaan ikat lah. Selalunya ikat ni kita akan buat kalau yang tengah operation yang kali ketiga tu, kita buat together, maksud bersama-sama. So adakah BTL ini hanya boleh dilakukan secara pembedahan terbuka ataupun boleh secara lain? Jawapan dia adalah jawapannya maksudnya dari segi BTL ni
selalunya kita akan offer kalau yang 3 previous car, maksudnya dah operate 3 kali bersalin secara Caesar. Okey. So kita ikat sekali harung masa anak yang nombor 3 tu keluar. Okey. So ikat sekali harung. Tu secara laparotomi lah. Habis tiba-tiba balik rumah baru nak decide semua kan. Okey, so kita akan schedule under laparoskopik. Maksudnya hari lain, bulan lain ke, itu doktor saya tak ready lagi nak ikat. Contoh, dia tiba-tiba tak ready nak ikat. Dan tu baru nak ikat balik semula. Ataupun dia request untuk ikat sebenarnya. Ada je yang request untuk ikat. Okey. So at this moment memang kita ikat dalam keadaan laparoskopik lah. Okey. Tapi kalau macam wanita bersalin normal, boleh jugalah. Kalau tanya saya, permanent sterilization dari segi if tak ada indikasi pemandulan, dari segi fatwa hukum dia haram lah. Maksudnya tak ada indikasi yang memudaratkan ibu ataupun dia request. Dia request untuk doktor, saya ni dah anak dah ramai. Dia takut economical punya isu sebenarnya. Okay, dari segi fatwa haram lah hukum dia. Dia request. Tapi kalau ada indikasi yang menyebabkan kalau dia mengandung akan datang menyebabkan risiko kesihatan dari segi ibu, kita fokus pada ibu, mudarat pada ibu, benda tu under kategori darurat. Maksudnya kena ikat untuk Islam lah. Kalau non-Muslim, kalau dia request, kita buat lah. Okey, baik. Selain daripada itu juga, bila kita bercakap tentang isu ini, soalan saya adalah kerana kedua-duanya boleh dilakukan prosedur untuk mengikat. Kita bercakap dalam konteks untuk permanent. Dalam keadaan situasi ini, adakah perlu untuk kedua-duanya menjalani, apabila kedua-duanya berdisat tidak mahu, adakah kedua-duanya perlu ataupun cukup hanya salah satu pihak saja melakukan prosedur mengikat ini? Alright, maksudnya soalan persetujuan bersama. Dalam konteks untuk melakukan pengikatan ini, adakah perlu kedua-duanya melakukan ikatan ataupun salah satu saja sudah memadai? Satu cukup. Okey, satu saja cukup. Baik, doktor, kita nak tahu juga cara ia dilakukan. Doktor kata, yelah kalau kita faham ikat tu kita ambil tali ikat. Tapi doktor tadi kata ada yang bakar dan sebagainya kan. So bagaimana sebenarnya? Okey, cara yang kita buat selalunya, maksudnya kalau dalam keadaan cesarean section, bersalin secara Caesar, dan kali ketiga Caesar. So kita akan ikat dekat bahagian saluran peranakan tersebut tu, kita identify dia punya saluran peranakan, kenal pasti saluran peranakan tersebut, dan kita potong dekat bahagian tersebut. Itu saja. Dia tak ada yang macam fancy punya prosedur, tak ada. Maksudnya kita potong bahagian tu dan kita jahit je lah. Macam ni je lah kan, kita akan potong dan sebagainya. Baik, kita nak tahu juga selepas BTL ini dilakukan, cara apa yang perlu kita elakkan dan juga cara penjagaan. Okey, adakah perlu pantang ke tak perlu pantang kan? Okey. Soalan dari segi selepas prosedur operation ni, basically dia sama je macam operation yang lain. Penjagaan luka yang penting kan, penyembuhan, ataupun perlu tak dia makan pil perancang lain untuk elakkan, tak perlu pun dah sebenarnya, ataupun perlu tak dia dari segi apa tu follow up akan datang. Selalunya kita akan follow up untuk identify sama ada betul tak tube yang kita ikat tu sebenarnya. Ada kadang takut salah kan. Boleh berlaku juga sebenarnya. Tapi selalunya jarang berlaku tersalah tube. Dan bagaimana proses itu dilakukan? Adakah ultrasound saja mencukupi ataupun bagaimana? Basically lepas operation, selalunya kita akan follow up patient lebih kurang 2 minggu ataupun 3 minggu. Okey, kita nak tengok luka dia okey ke tak. Just kita nak tengok ada side effect lain tak, contohnya kita kuman. Itu saja. Adakah ultrasound dapat identify betul-betul tube ni dah ikat ke tak? Tak ada. Tidak. Baik, satu lagi perkara penting, soal tutup kilang buka kilang ni selain daripada isu permanent adalah secara sementara. Saya nak bercakap dalam konteks tentang pil perancang yang diambil. Dewasa ini mudah untuk dapatkan pil perancang di mana-mana sahaja. Amalan mengambil pil perancang daripada mana-mana tempat seperti dalam talian, adakah satu amalan yang baik? Itu yang pertama. Dan mungkin juga ni sedikitlah bagi mereka yang sering kali, kalau tadi tutup kilang, yang dah buka kilang ni dah ambil 6 tahun 7 tahun tidak berjaya membuka kilang. Apakah kaedah yang sesuai dilakukan dalam konteks untuk mengambil pil perancang ke, ataupun kaedah meningkatkan kesuburan itu? Alright. Soalan dia adalah kalau dia dah makan ubat, pil perancang semua, ini dia nak mengandung balik semula. So adakah pengambilan pil perancang tersebut dalam talian ni bagus ke tak bagus sebenarnya? Pada pendapat saya adalah you kena jumpa doktor sebelum ambil pil perancang. Ada setengah wanita tak sesuai pun ambil pil perancang sebab dia ada
kita ada kriteria kita untuk justify sama ada dia ni sesuai ataupun tidak sesuai. Maksud dari segi kesihatan dia, boleh tak dia ambil sebenarnya? Dari segi kesihatan dia, kadang-kadang takut dia terlalu obesity. Maksudnya takut dia komplikasi lain. Maksudnya pembeku darah tinggi, migraine dan teruk. Dia ada sejarah migraine. Perancang tak boleh sebenarnya. Dari segi kanser, takut dia ada kanser punya sejarah. So maksudnya nombor 4 is dari segi perancang ni bukannya macam hari ni kita ambil, esok kita tak ambil. Tak boleh, dia kena konsisten. Maksudnya setiap hari kita ambil selama 21 hari. Tak boleh miss. Kalau miss, pilih tak jadi. So tujuan perancang tu adalah untuk stop ovulasi during bulan tersebut sahaja. Selepas you berhenti, lebih kurang 2-3 bulan you akan datang balik fertile window balik semula. Kesuburan tu datang balik semula. Let's say dia dah berhenti and then tiba-tiba dia nak mengandung balik. So at this moment, dalam keadaan ini, dia perlu buat saringan kesuburan. Takut benda lain yang menyebabkan kadar kesuburan tersebut berkurangan. Okey, so saringan kesuburan tu. Baiklah doktor, soalan paling cupu mas. Mahal ke tidak kos BTL ini untuk lelaki dan wanita? Menarik nafas yang panjang doktor. Kenapa? Okey, kalau dari segi kos, cerita kos ni adakah government buat ataupun private buat kan? Okey, kos government berapa? Kos swasta berapa? Government mestilah murah kan? Okey. Murah tu berapa? Kita tak tahu. Anggaran lah. Ya, Biasa anggaran. Kita buat anggaran lah. Government saya tak pastilah Okey, berapa tak sebab apa. saya jarang kan. Kalau kat private dalam keadaan laparoskopik ataupun laparotomi, laparoskopik ni dekat which hospital you buat? Macam Okey. KPJ berapa kan? Anggaran lebih kurang 10,000. Untuk perempuan. Kalau lelaki? Lelaki kalau kat Metro kita buat lebih kurang 5,000. Lebih murah sedikit. Lebih kurang 5,000, 6,000. Baik, itu kita dah tahu sedikit sebanyak tentang BTL, cara kita nak tutup kilang, dan diharapkan informasi diskusi ini memberikan anda satu solusi yang baik. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih doktor. Dah bilang. Baik, okey. Ini satu topik yang menarik apabila kita melihat bagaimana rakyat Malaysia semakin aktif bergiat dalam konteks untuk kesihatan, dan salah satu aktiviti yang mereka sendiri lakukan adalah mendaki. Betul. Sampaikan kita ni nak menjadi pendaki sebab kita tengok kawan-kawan mendaki, kita pun join sekali. Macam trend camping lah kan. Betul. Sekarang baru saya rasa minggu lepas ada satu program camping yang semua cantik-cantik ni. Orang buat camping, kita pun nak camping. Orang pergi hiking, kita pun nak pergi hiking. Tapi tahu tak apa yang kita perlu sediakan? Untuk itu, kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini, Muhammad Afiq Shakir Muhammad Rosli, pengasas bersama Hiking and Recreational Outdoor Hero. Terima kasih kerana Afiq kerana sudi bersama dengan kami. So, apa sebenarnya persediaan asas untuk kita mula hiking? Okey, kalau kata pasal persediaan asas, kita kena balik kepada survival lah. Sebab Okey. ini kawasan yang kita akan masuk ialah kawasan di luar pada kebiasaan kita. Okey, kita biasa dengan kawasan yang berkereta dan sebagainya, tapi kali ini kita masuk ke kawasan yang tiada kenderaan, tiada kemudahan dan sebagainya lah. So kita kembali kepada survival, yang mana survival ni memerlukan kepada 3 elemen, iaitu WKT. Okay, W bermaksud will to survive, K ialah knowledge dan T ialah tools. So kalau kita lengkap dengan 3 ini, insya-Allah kita sebagai seorang pendaki yang berasas lah. Okey. So WKT ini, okey, apa yang perlu ada dalam W, apa yang perlu ada dalam K, dan juga apa yang perlu ada dalam T. Okey, untuk will to survive, WKT, W ialah will. So untuk will to survive, kita kena ada kemahuan yang mana kita nak masuk dalam keadaan selamat dan keluar dalam keadaan selamat. So maksudnya keinginan dan semangat kita kena ada lah. Tak boleh dalam keadaan lemah dan dalam keadaan yang tidak bersedia. Okay. Dan dari segi K, knowledge, kita kena ada knowledge asas yang mana kita implement stop dalam diri kita. STOP. Okay. Stop ni yang bermaksud S, stay, T bermaksud think, O ialah observe, and then P, plan. Okey. Okay. Apa yang kita buat dalam stop ni, once kita dah tahu kita terkeluar landasan ataupun kita tersesat, kita akan stay dulu. Okay. And then kita akan ke mana-mana lah, sebab untuk memudahkan pencarian orang. Okay. Lepas tu T ialah kita think, betul ke tak laluan yang kita lalu ni, tengok balik,
Adakah betul? Kalau betul, okey, kita boleh teruskan. Kalau tak betul, tak apa. Kita balik pada nombor 1 balik, stay. Okey. Okay, and then observe. Kita akan perhatikan sekeliling kita dan apakah yang kawasan mana yang kita ada. Kalau kita ada kontak dari segi walkie-talkie atau apa, kita boleh kontak dan bagi tahu dekat area mana yang kita ada. So rakan-rakan kita yang terdekat akan boleh sampai ke arah kita lah. And then P ialah plan. Okay. Plan ni kita akan buka balik semua apa yang barang yang kita ada, dan kita akan rancang macam mana untuk kita stay alive until we are found. Okay. So untuk stay alive until we are found, kita tengoklah contoh kita ada bekalan air dalam satu botol. So kita kena mula bercatu. Kita kena faham yang kita dah boleh kata sesat. Kena faham yang tu. So kita kena mula plan apa yang kita boleh ada untuk sampai ke waktu orang berjumpa dengan kita. Kadang ada orang sesat sehari, ada orang sampai berhari-hari. Betul. So planning ni sangat-sangat penting untuk make sure kita sentiasa alive je. Sebab kita dah tahu kita terkeluar, kita pun tak tahu jalan pulang. So the only way untuk survive ialah dengan tunggu orang sampai, kita survive, maintain, dan orang sampai dan selamatkan kita lah. Okey. And T pula tools. Okey, tools. Okey, tools ni sebenarnya banyak tools yang sekarang ni sudah banyak dah kita tengok kedai-kedai ataupun outdoor punya kedai dah sediakan. Dan kita kena tahu yang dalam tools ni makanan ialah salah satu barang yang kita penting lah. Makanan dari segi, kalau kata saya basic pada saya ialah 5 perkara lah kalau tools ni, iaitu basic first aid ataupun ubat-ubatan untuk diri kita. Contoh kita ada asma, make sure kita bawa kita punya inhaler. Okay. And then dari segi barang lain ialah mancis. Ini penting untuk kita make sure dalam keadaan sentiasa warm, sebab dalam hutan biasanya bila malam menjelma, cuaca akan sejuk dan sangat sejuk. So kalau kita make sure dari kita dalam keadaan warm, kita lebih dalam keadaan elak daripada demam dan sebagainya lah. Okay. And then barang lain ialah knife ataupun parang ke, make sure benda-benda yang boleh menghiris, sebab kita nak pastikan sama ada kita, tak kisah kita nak hiris, sama ada kita jumpa makanan dan kita perlu buka, contohlah buah ke apa kan. Okay. Knife adalah salah satu. And then whistle ni penting untuk kita alert kepada orang sekitar yang bahawa kita dalam keadaan kecemasan. Bukannya dalam keadaan yang selamat macam biasa. Maksudnya kalau contoh kita terjatuh ke apa, sometimes kita lost suara. Ada yang berlaku kan, lost suara. So whistle ialah salah satu cara method yang kita boleh pakai. Tiup whistle secara berkala bagi orang faham yang ada orang sekeliling yang dalam keadaan kecemasan. Baik. Okey, kita dah ada semua 3 asas tadi itu. Cuma dalam konteks untuk bergerak apabila kita dah ada semua ni, adakah wajar kita teruskan misi pendakian ataupun kita juga perlu ada individu yang mempunyai pengalaman? Okey, ini perkara ni sering berlaku, persoalan ni sering berlaku dekat dalam dunia pendakian. Pada saya lah, kalau sekiranya tempat tu tempat baru pada kita carilah orang yang lebih berpengalaman ataupun malim. Sekarang ni kita dah ada macam forestry dah wujudkan satu Permit. Permit dan juga sistem malim ni lah. Okey. Sistem malim ni sebenarnya satu inisiatif baiklah untuk mengelakkan daripada kes-kes kecemasan berlaku. Kebiasaan kita tahu kes kecemasan injury. Sesat atau sebagainya lah. Tapi biasa kalau berlaku injury, selagi kita ada guide, selagi kita ada kawan yang boleh bawa keluar kita, jangan sesekali telefon abang bomba. Sebab abang bomba pun memerlukan waktu untuk sampai ke tempat kita. Dan juga abang bomba ni tak adalah sentiasa boleh kata diorang memang sentiasa verbal, cuma kita elakkan susahkan diorang. Kalau boleh utamakan dulu kawan-kawan dan juga guide untuk bawa keluar. Okay. So kalau kata pasal pendakian perlu atau tidak perlu guide, pada saya macam saya cakap tadi, kalau tak tahu kawasan tu, dapatkanlah. Baik, Afiq, bila malam menjelma, bukan sahaja cuaca akan jadi sejuk dan sebagainya. Kemungkinan untuk kita bertempung dengan sang harimau dan sebagainya agak tinggi. So, bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita? Okey, kalau dia kan haiwan-haiwan yang common yang orang akan scare lah, takut dekat dalam hutan ialah harimau, beruang, gajah. Ni antara yang common lah kan.
And then apa yang kita tahu macam setiap benda ni dia sentiasa ada dalam kawasan habitat dia. Okey. Kalau kita tahu kita akan berada di waktu malam, kan pendakian tu ialah pendakian waktu malam. Make sure tempat tu yang memang lebih teratur dan juga kita kena sentiasa dalam keadaan body system. Sama ada berdua atau berkumpulan. Elakkan berseorangan. Even though waktu siang. Berdua lebih baik. Berdua lebih baik. Okey. Dan kita nak tanya juga, kenapa dalam gambar-gambar kita nampak yang dipaparkan tadi tu pendakian dilakukan pada waktu malam? Tak tahulah malam ke subuh. Kebiasaannya dia waktu gelap, dimulakan waktu gelap. Okey, biasanya setiap organizer akan plan time hiking masing-masing. And then setiap kawasan tu ada yang available untuk setiap seseparuh orang masuk siang, keluar siang. And then ada orang tak mampu untuk buat masuk siang, keluar siang, tapi masuk malam, keluar siang boleh. Tempoh tu panjang sikit lah. Dipanjangkan sedikit. So kalau kita buat pengaturan macam tu, biasanya itu yang kebiasaan hiking di waktu malam. Okey, dan dari segi orang kata fitness level, semua orang boleh ke? Orang macam Dini boleh, orang macam saya ke? Apa yang kita nak tahu fitness level ni? Okey, dari segi fitness level, apa yang saya boleh katakan, setiap orang kita tahu berbeza dia punya level-level dia kan. And then macam saya cakap tadi, kita kena cari body system. So make sure body kita tu sama fitness level dengan kita. So kita akan bergerak bersama. Okey, dan kita sebelum I faham kenapa begitu. Kalau kita punya body fitness level terlalu tinggi, dia dah tinggalkan kita ke depan sangat. Stres pula kan nanti. Kita pula terasa kan. Okey. And then apa yang kita boleh faham bila berada dalam body system ni, kebiasaannya body tak akan tinggal body lah. In case body tu memerlukan untuk keluar sekejap daripada landasan untuk membuang air atau sebagainya, make sure body tu betul-betul duduk bersama kita. Kalau macam saya tak nak ada body. Tak nak, nak pergi seorang? I mean body as in body. Okey, faham. Lawak lah. Okey. Satu lagi perkara, bila mereka mahu menjadi pendaki ataupun melakukan misi hiking ini, perkara yang tidak boleh ataupun jangan sekali-kali dilakukan ketika berada di dalam hutan ini. Okey, macam kita tahu kebiasaannya orang tua akan bercakap kan, jaga mulut. And then apa yang saya minta biasanya untuk saya punya peserta untuk sentiasa amalkan bacaan doa. Sama ada ayat kursi ataupun bismillah 5 atau apa-apa ayat pendinding. Itu untuk orang yang muslim lah. Non muslim guna cara non muslim. So kalau mulut ni betul orang cakap orang tak nampak kesan pada peringkat awal. Kadang tu di waktu tengah-tengah pendakian kita akan nampak something yang tak betul lah. Dia cakap besar lah juga cakap besar pun tak boleh. Semua kita kena maintain humble. Dan Afiq, kalau bercakap tentang perkara mistik-mistik tu, mungkin Afiq boleh kongsikan betul-betul memang terjadi ke secara pengalaman Afiq? Kita kena faham yang kita exist, diorang ni betul exist. Dan cumanya kita faham yang apa yang kawasan yang kita masuk ni, keutamaannya ialah kawasan diorang lah, bukan kawasan kita. So kalau diikutkan pada mistik ni, ia wujud dan di mana-mana sahaja. So kalau berlaku something mistik ni, biasanya saya tak akan hiraukan lah. Saya minta ignore je, jalan je macam biasa. Okey, alright. Berbaki yang terakhir ini, kita nak dengarkan sikit Hero, program yang terbaru akan dilakukan dan barangkali mereka berminat bersama-sama dengan Hero. Mungkin boleh kongsikan. Program biasanya yang kami sediakan ialah hiking, caving, water abseiling, water rafting, rock climbing, dan ada a few lagi lah. So basically on recreational outdoor. And then untuk nearest ataupun terdekat punya program kita buat ialah dekat Sungai Ciling, which is hari Sabtu ni, yang mana itu melibatkan gathering, just simple gathering and water trekking, yang mana kita akan buat BBQ and then potluck punya sistem kan, makan-makan beramai-ramai. Kalau siapa yang nak join, macam Dini free. Saya free. Okey, boleh contact, sama ada boleh contact saya ataupun saya punya kawan Afifuddin atau dikenali sebagai AP. Sama ada melalui Facebook kami ataupun melalui TikTok ataupun IG kami lah. So search saja Hero. Boleh search Hero. Dan soalan lain seterusnya, nak pergi hari Sabtu ni,
pakaian kasut hiking tu perlu ke? Diorang kata pakai je Adidas kampung. Silap. Kalau diikutkan Adidas kampung ni not betul-betul recommended lah. Sebab kita tahu dia punya asas pembuatan dia untuk orang berkebun ataupun untuk orang mana orang getah kan. So kalau diikutkan untuk pemakaian, etika pemakaian, make sure pemakaian yang betul dari segi daripada kasut sampailah ke baju. Okey, kasut bila kasut yang betul lah. Okey, dan kalau ni kita tengok kan kompas ni perlu ke? Lepas tu what do we call that thing yang stick tu? Pole. Pole. Biasanya pole ni dia support kita punya kaki. Sometimes kita punya kita akan give for a long distance and then kaki kita tak betul-betul boleh support diri kita for a long distance. So pole sangat perlu untuk support kita lah. And then in case of injury or anything, pole memang boleh guna sebagai tongkat untuk siapa-siapa lah. Alright, baik. itu dia. Sedikit sebanyak informasi kepada anda semua yang mungkin baru nak berjinak-jinak dalam Macam saya nak berjinak-jinak. dunia hiking dan sebagainya. Mungkin anda boleh sertai mereka hari Sabtu ini. Betul. Cari saja mereka di Facebook, cari saja kepada Hiking and Recreational Outdoor InsyaAllah Hero. lepas ni tim kita boleh lah, tim AKM akan bersama mereka hiking. Kita ke mana? Bukit mana? Ni yang chilling tu lah. Chilling tu Okey, makan-makan. Yang mudah dulu lah. Kita level beginner dulu. Okey. Baik, terima kasih kepada Muhammad Afiq Syakir, Muhammad Rosli atas perkongsian ini. Anda sudah pun berada di hujung rancangan. InsyaAllah kita doakan hari anda dalam keadaan baik-baik belaka. Dan jangan lupa, kibarkan jalur gembira masih lagi sentiasa kerana kita menuju ke Hari Malaysia. Dan kepada mereka yang di Sabah, pastikan anda turut serta dalam sesi memasak bersama Raja Permaisuri Agong hari ini. Baiklah, saya Helena Palavi. Saya Dina Syah Salim. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.